Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, kita akan mengupas pada kali ini tentang ayat 185 dan 186 daripada surah Al-Baqarah yang membicarakan tentang hikmah, membicarakan tentang tujuan Ramadan yang mulia ini. Pada ayat 185 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Jadi di sini Allah SWT berfirman, bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai panduan hudan linnas wa bayyinatin minal huda, yang juga mengandungi bukti penerangan yang jelas tentang panduan tersebut, wal furqan, dan merupakan juga sesuatu yang memisahkan di antara yang benar dan juga yang palsu. Jadi barang siapa yang sampai kepada bulan Ramadan, faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu, hendaklah kita berpuasa. Yang mana ayat tentang kewajipan berpuasa tersebut telah pun Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat sebelumnya, ayat 183 dan 84 surah yang sama. Kecuali bagi mereka yang sakit, maka hendaklah mereka gantikan dengan hari-hari yang lain. Dan di sini Allah SWT menerangkan bagaimana Allah SWT menghendaki sesuatu ibadah tersebut supaya tidak menyusahkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi di antara hikmah yang lain di dalam ayat-ayat 185 dan 86 ini adalah sesuatu yang telah pun dibincangkan oleh para ulama, yang mana ia adalah untuk kita memikirkan dan kita mempertimbangkan bagaimanakah hendak kita jadikan Ramadan ini sesuatu yang dapat mengubah diri kita. Jadi tujuan umum Ramadan itu adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang kepada kita mengubah diri. Diri kita ini tidak akan berubah melainkan dengan latihan. Ada sesuatu apabila Allah SWT mewajibkan puasa, ia adalah supaya melatih jiwa kita, terutamanya nafsu kita. Jadi sesuatu perkara yang sebenarnya menjadi masalah bagi kita yang berjalan di jalan Allah Ta'ala, yang beriman dengan risalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ialah apabila hendak mengalahkan nafsu. Maka kita sebagai seorang Islam, modul latihan kita yang Allah SWT telah tetapkan ialah modul Ramadan. Jadi modul Ramadan ini adalah di mana kita menjalani latihan, kita menjinakkan keinginan nafsu kita. Kerana itulah bulan Ramadan ini di antara hikmah yang dikupaskan oleh Said Badi'uzzaman An-Nursi ialah tentang ia merupakan satu disiplin. Kita bangun sahur, selepas daripada sahur kita solat, kita berhenti daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa sehinggalah kepada matahari terbenam. Maksudnya ini disiplin yang sama, modul yang sama, silibus yang sama. Jadi Ramadan ini dia membangkitkan satu disiplin apa yang perlu kita ikut, dan hanya dengan disiplin sahajalah dapat kita mengawal kehendak nafsu kita. Satu. Yang keduanya adalah tentang kesedaran. Jadi
kita lihat bagaimana kalau sekiranya kita gagal untuk mengawal kehendak nafsu kita, maka kitalah yang akan dikawal. Jadi bagaimanakah kita hendak mengawal sesuatu yang sentiasa ada kuasa, ada kemampuan nak mengawal diri kita? Maka Allah Ta'ala syariatkan berpuasa, kerana bila kita berpuasa akan datang kesedaran bahawanya kehendak nafsu kita ini mampu ditundukkan. Maksudnya apabila kita menahan diri daripada makan dan perkara lain yang membatalkan puasa, ini sebenarnya adalah satu bukti kalau selama ni kemungkinan kita dikalahkan oleh nafsu kita, tapi sebenarnya nafsu itu boleh dikawal. Jadi disiplin, bagaimana Allah Ta'ala letakkan modul tersebut supaya kita sedar yang nafsu ni sebenarnya boleh dikawal. Jadi itu satu perkara kesedaran yang penting. Kadang-kadang apabila kita kalah dengan kehendak di dalam diri kita, suara-suara yang datang menyuruh membuat sesuatu yang tidak elok, membisikkan bagi kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak mampu, melakukan sesuatu yang menyakitkan orang lain, dan banyak perkara gesaan-gesaan yang setiap daripada kita manusia ini rasa dalam hati kita. Kadang-kadang hati kita ni berperang, bertarung, patut buat ke, tak patut buat ke, dan sebagainya. Tetapi Allah SWT melalui Ramadan ini memberikan kita satu silibus, satu modul, iaitu kita apabila hendak mengekang hawa nafsu, kita kena berjuang, kita perlu bertarung, kita perlu menahan diri kita. Macam mana kita menahan diri daripada makan? Walaupun kita hidup dalam masyarakat yang berbilang agama dan kaum, kita pergi kadang-kadang ke kedai, tengok orang makan dan sebagainya, jiwa kita bertarung. Tapi pertarungan itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ramai di antara kita yang betul-betul boleh lakukan. Jadi apabila datang Ramadan, Masya Allah, Allah Ta'ala memberikan kita satu modul di mana kita ini sebenarnya perlu ada kesedaran yang kita mampu untuk melakukan pertarungan, perjuangan kita. Bagaimana kita boleh menawan dan menundukkan kehendak nafsu kita. Jadi itu adalah nombor 2. Yang pertama tadi kita sebutkan tentang dia adalah merupakan satu disiplin. Ya. Keduanya, dia merupakan satu kesedaran. Ketiganya, apabila Allah Ta'ala sebut dalam ayat 185 tadi, maksudnya Al-Furqan, bagaimana dekatnya Ramadan itu dengan penurunan Al-Quran. Maksudnya bukan sekadar kita berpuasa, tetapi kena ada perisian. Bukan sekadar kosong, maksudnya memang kita tak makan dan minum. Tetapi apabila kita bercakap tentang tidak makan dan minum, perlu ada sesuatu yang compensate, yang menggantikan. Bila kita tidak ambil makanan dan minum, tapi apa dia yang kita ambil? Makanan kerohanian. Ya? Kita tak ambil makan fizikal dalam bulan Ramadan, tetapi kita ambil makanan kerohanian dalam bulan Ramadan. Dan makanan kerohanian dalam bulan Ramadan ini adalah merupakan pemahaman, pencernaan. Ya? Kita perlu faham, maksudnya apabila makanan hanya akan menjadi sesuatu yang bermanfaat pada badan kita selepas dia dicernakan. Serupa juga dengan Al-Quran. Kalau maknanya tidak dicernakan, pembacaan kita hanyalah setakat pembacaan, pencernaan tidak ada, maka tidak sampailah kepada maksud dan tujuan pembacaan Al-Quran dalam Ramadan itu. Iaitu apa? Allah Ta'ala sebut hudan linnas. Bagaimana dia hendak menjadi sesuatu yang menjadi petunjuk bagi diri kita sekiranya kita tidak cernakan makna tersebut. Jadi pencernaan makna pun adalah merupakan sesuatu yang penting. Apabila kita bercakap tentang puasa, kita tidak mengambil makanan yang fizikal, minuman yang fizikal, tetapi pada masa yang sama kita gantikan dengan makanan jiwa, santapan rohani. Dan santapan rohani dan juga makanan jiwa ini adalah Al-Quran itu sendiri yang perlu dicernakan, yang perlu difahami, yang perlu dihayati. Jadi kita telah menerangkan bagaimana puasa kali ini, dan kita harap Allah Ta'ala betul-betul dapat memberikan nur dalam jiwa kita ini supaya kita dapat mengubah diri kita. Kita perlukan perubahan diri, dan perubahan diri ini tidak akan berlaku melainkan dengan pencernaan, penghadaman, penghayatan Al-Quran itu sendiri.
Maka kerana itulah Badi'ul Zaman Syed Nursi menyebutkan tentang bahawasanya puasa ini juga adalah merupakan spiritual diet. Dia merupakan diet spiritual kerohanian kita. Jadi kerana itulah kita perlu rebut, bukan sekadar kita mengekang diri kita daripada tidak mengambil makanan dan minuman dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, tetapi kita isi pula dengan pemakanan, santapan rohani untuk jiwa kita. Jadi begitulah cantiknya modul yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan daripada bulan Ramadan yang perlu kita ambil. Apabila kita tolak makanan, kita ambil makanan jiwa, kita hadamkan, kita cernakan supaya kita dapat menjadi orang yang berubah. Jadi begitulah saudara-saudari, dalam puasa ini kita ambil peluang, lihat dalam-dalam diri kita. Apakah kita telah bersedia untuk berubah? Kita jadikan Ramadan ini sebagai silibus kita. Kita jadikan Ramadan pada kali ini adalah Ramadan yang terbaik yang pernah kita lakukan. Kerana ia adalah satu pemberian dan rahmat daripada Allah Ta'ala, memberikan kita peluang sekali lagi untuk berpuasa pada tahun ini. Aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.